الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar Jumaat pada hari ini menyeru sidang Jumaat sekalian agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita semua selamat dari murka dan azab neraka Allah. Khatib ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk sama-sama menghadiri khutbah pada hari ini yang bertajuk Adab Bertamu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada hari Jumaat yang kedua dalam bulan Syawal, dan kita digalakkan supaya menziarahi sanak saudara sama ada yang jauh maupun yang dekat. Menziarahi sanak saudara sama ada yang dalam era moden yang sedang dilalui kini bukan alasan manusia mengetepikan adab dan nilai dalam apa jua keadaan sekalipun, termasuk dalam mengeratkan perhubungan. Melihat kepada konsep melayan tetamu dalam Islam, ianya dikaitkan dengan sikap dan amalan yang amat digalakkan sehingga keimanan dan kemuliaan seseorang dapat dilihat melalui cara menerima dan melayan tetamu. Kerana itu, Islam terus menggalakkan agar amalan ziarah menziarahi tetap perlu dihidupkan. Justeru menjadi silaturahim bukan suatu perkara kecil kerana nilainya begitu besar di sisi agama. Dalam memperkatakan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan ganjaran syurga kepada siapa yang memelihara silaturahim dan memberikan amaran keras kepada siapa yang memutuskannya. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan, ada seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku tentang sesuatu yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya dia telah diberi taufik atau sungguh telah diberi hidayah." Apa tadi yang kau katakan? Individu itu mengulangi pertanyaannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyentuhkannya dengan sesuatu pun, mendirikan solat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahim." Setelah individu berkenan pergi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk ke dalam syurga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas dalam amalan berziarah, hubungan silaturahim dapat ditaut. Bukan itu sahaja, kemesraan dapat dijalin, terzahir sikap prihatin dan dapat menghilangkan prasangka buruk. Sama ada kita yang bertindak sebagai tetamu atau kita yang diziarahi menjadi tuan rumah, kedua-duanya akan memperolehi nikmat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai tuan rumah, memuliakan tetamu merupakan akhlak yang terpuji seperti yang selalu diterapkan para nabi. Contohnya, kisah Nabi Ibrahim AS yang memuliakan tetamu disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Adakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tetamu Ibrahim, iaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah
Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepada kamu." Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Sambil berkata dalam hati, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dikenali. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak lembu gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ahli tafsir menghuraikan tentang beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada kalam Allah itu. Antaranya, segera menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu, menyediakan hidangan terbaik yang ada di dalam rumah, mendekatkan makanan kepada tetamu dan bercakap dengan lemah lembut dengan tetamu. Betapa sikap memuliakan tetamu sangat dituntut oleh Islam, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat itu dengan nilai iman. Oleh itu, apabila ada tetamu yang datang menziarahi kita, bersyukur dan bergembiralah. Lihatlah itu sebagai peluang untuk kita menambahkan pahala. Sambut mereka dengan hati terbuka dan layan dengan sebaiknya mengikut kadar kemampuan kita. Selaku tuan rumah, kita perlu ada sifat belah ihsan dan memahami keadaan serta berhemah dalam melayani tetamu yang hadir. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kepada tetamu yang ingin bertamu ke rumah orang lain juga perlu mengikut adab-adab yang perlu diraihkan, antaranya memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Elakkan bertandang pada waktu yang kebiasaannya orang belum bersedia ataupun waktu untuk berehat dan tidur. Sebaiknya hubungi terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan, supaya tetamu dan tuan rumah berada dalam keadaan yang selesa. Minta izin kepada tuan rumah barang-barang yang ingin digunakan, dan yang paling penting ialah pandai menjaga adab ketika menjadi tetamu. Justru marilah kita mengambil peluang kehadiran Syawal pada kali ini untuk menghidupkan amalan ziarah menziarahi, dan sama ada kita menjadi tetamu atau menerima tetamu. Masing-masing perlu saling memahami dan meraihkan adab-adab yang dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar dapat mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa ziarah menziarahi dan menyambung silaturahim adalah amalan sunnah yang dituntut dalam Islam. Kedua, umat Islam hendaklah berusaha menjaga adab dan hak bertamu untuk memelihara keharmonian bersama. Ketiga, umat Islam janganlah berakhlak buruk ketika kunjung mengunjung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa adka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin, dan jika dikatakan kepada kamu baiklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nur ayat 28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.